Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri video mingguan saya. Saya Saiful Mualim, 28 tahun dalam bisnes, dalam networking bisnes dan juga traditional bisnes di bidang corporate. Dan sesiapa yang menghadapi masalah untuk membina network marketing ataupun untuk konsisten ataupun mendapatkan momentum dalam network marketing ataupun masih menghadapi masalah bagaimana tak bermula dengan cara yang baik dalam network marketing, bolehlah menghubungi saya ataupun NetPro. Okay, kita masih lagi berada dalam satu siri iaitu 7 langkah yang kita lakukan di dalam network marketing, dan hari ini kita akan menceritakan sedikit langkah yang kedua iaitu mengenai demo dan presentation. So dalam video yang lepas kita telah pun berbicara mengenai prospecting dan inviting, dan hari ini kita berbicara mengenai demo dan presentation. Okay, bila bercakap mengenai demo dan presentation, saya akan share mengenai 5 tips 5 tips bagaimana kita akan begitu efektif sekali dari segi demo dan presentation. So tips yang pertama ialah 100% duplication. Ramai orang bertanya kenapa 100%? Kenapa 100% duplication? Kerana ramai daripada kita menyatakan bahawa mereka nak duplicate, tapi mereka duplicate hanya secara pilihan. Maknanya duplication secara pilihan. Maknanya mungkin dia duplicate 2 atau 3 aktiviti tetapi dia tidak mahu untuk duplicate kesemuanya. Jadi inilah yang menjadi masalah, kerana hanya yang mereka sukai saja mereka nak duplicate. Sebab itulah saya letakkan di sini 100% duplication. Okey, mengenai demo, okey, dari segi duplication ini maknanya demo kita mestilah duplicable. Maknanya dekat sini apa aktiviti yang terbukti berkesan hendaklah kita duplicate, dan untuk kita able untuk make sure group kita duplicate, maka kita menggunakan konsep phases. Phases ni seperti yang saya nyatakan sebelum ini. F bermaksud fun, maknanya kita punya demo tu mestilah berseronok, seronok sangat sampai orang nak tengok lagi dan lagi. Kemudian demo kita itu mestilah boleh dilakukan di mana saja, maknanya anywhere. A stand for anywhere, maknanya kita boleh lakukan di tepi jalan, di tepi longkang, di atas kereta, di rumah kita, di bilik guru dan sebagainya. Maknanya kita boleh lakukan di mana saja supaya orang boleh duplicate. Kemudian C stand for cheap, maknanya murah. Maknanya bahan-bahan yang kita gunakan, cara yang kita gunakan maknanya murah. Maknanya semua orang boleh duplicate. Dan the next one adalah excellent. E stand for excellent. Excellent di sini maknanya dia begitu efisien sekali, dia begitu efektif sekali, dia begitu memberi kesan sekali bila orang melihat demo ni, dan kita akan dapat rasakan selepas demo tu habis. Dan kemudian demo tu haruslah simple, kita tak perlu terlampau teknikal umpamanya. Kita hanya akan berbicara technical detail bila hanya diperlukan, ataupun kita tak perlu menceritakan perkara-perkara yang sulit yang tak perlu kita kongsikan, dan kita hanya akan berkongsi bila diperlukan. So itulah yang paling penting sekali, maknanya demo kita mesti duplicable. Yang kedua, demo kita mesti ada wow factor. Ramai orang kata bila ada demo adalah sale, tak ada demo tak ada sale. Mungkin ada kebenarannya, tapi yang paling penting sekali demo kita kita mesti sendiri tenang, kita mesti konsisten dari segi penyampaian, maknanya kita soft spoken, dan kita konsisten daripada awal hinggalah akhir, dan kita bolehlah apply 5 steps of having effective demo. Saya akan berkongsi in detail semasa NetPro seminar nanti, ataupun di coaching saya dia akan datang. Jadi pastikan jangan ketinggalan untuk mengikuti demo saya. Ada 5 step bagaimana kita nak memastikan demo kita efektif. So yang pertama adalah bagaimana kita perlu mengadakan atau memulakan dengan ice breaking. Ice breaking di sini maknanya kita mencari common ground. Kita nak supaya kita comfortable dan juga prospek kita comfortable. Quickly kita cari common ground. Itulah yang kita panggil sebagai ice breaking. Kita bolehlah gunakan konsep kita memuji dengan secara jujur dan sebagainya.
Kemudian semasa kita demo, kita banyakkan bertanya. Ya, kita banyakkan bertanya kerana demo adalah elimination process. Maknanya kita tak tahu banyak perkara, tetapi semasa demo kita dapat tahu beberapa perkara yang kita tidak tahu sebelum ini dengan menggunakan the power of questioning. Ya. Kemudian selepas kita habis, quickly kita tanya pendapatnya. Maknanya apakah, umpamanya contoh soalan, apakah yang tuan rasa tertarik ataupun apakah yang tuan rasa bagus mengenai demo ini. Soalan-soalan begitu selalunya mempunyai jawapan yang positif, dan kemudian of course kita membuat satu closing. Dan untuk membuat closing itu, closing bermaknanya tidak semestinya kita akan close sale, tapi closing yang saya maksudkan di sini maksudnya kita haruslah memastikan bahawa kita tahu di mana kita berada dari segi step of closing. Dan sebab itu kita mestilah menjadi seorang coach, ya, iaitu kita sentiasa memberi information yang menunjukkan value ataupun nilai tambah kepada produk itu, dan kita juga menjadi konsultan untuk memberi penyelesaian apakah masalah yang dihadapi untuk memiliki produk atau memiliki services yang diharapkan. Dan selepas itu kita perlulah launch the business. Maknanya apakah aktiviti yang harus kita lakukan supaya insya-Allah prospek kita itu selepas membeli produk kita, mereka akan bersama-sama kita dalam bisnes. Dan ini saya akan cover dalam step yang kelima, iaitu step get it started, ya. Alright. So kemudian apa yang paling penting dalam 100% duplication ini, kita sentiasa merujuk kepada orang-orang yang telah berjaya. Kita kena tahu apakah kunci-kunci kejayaan daripada orang-orang yang telah berjaya sebelum ini, dan kalau boleh biarlah kita mencari mentor supaya mereka akan dapat memberi kita motivasi, memberi kita inspirasi, dan at least memberi kita guideline yang sepatutnya. Tips yang kedua adalah penggunaan tools, ya, peralatan, ya, peralatan yang kita gunakan masa demo dan presentation. Ya. Kita boleh menggunakan pelbagai peralatan. Yang paling efektif mungkin kita menggunakan video, very short video yang kita boleh gunakan untuk menerangkan ciri-ciri produk kita yang memberi nilai tambah kepada umpamanya kesihatan kita dan sebagainya. Dan juga kita boleh mengadakan video yang pendek yang mungkin telah pun disediakan oleh pihak syarikat dari segi marketing plan ataupun dari segi business plan, ya. Dan ini kita boleh gunakan semasa kita membuat prospecting, semasa kita membuat invitation dan sebagainya, ya. Dan kita juga boleh menggunakan online marketing, ya, dan menggunakan tools ini untuk menarik perhatian, kerana selalunya kita tak tahu apakah masalah prospek kita. Ada yang kemungkinannya menghadapi masalah kewangan, ada kemungkinannya ada yang menghadapi masalah dari segi kesihatan, kalau produk-produk kesihatan, ataupun bermacam-macam lagi, ya. Okay. Dan kita juga boleh menggunakan umpamanya distributor, existing distributor, termasuklah upline partner kita ataupun business partner kita yang sering bekerjasama dengan kita, yang kita boleh gunakan, ya, sebagai satu testimoni, ya, untuk menerangkan bagaimana produk atau services kita dapat melakukannya secara berkesan, ya, dan melalui testimoni-testimoni yang telah pun mereka lalui, ya. Dan satu lagi yang selalu saya gunakan adalah membawa mereka ke event, kerana dengan cara membawa ke event mereka akan melihat dengan sendirinya tanpa kita, maknanya mereka melihat ada parties atau third party berkongsi mengenai testimoni dari segi kemungkinannya, dari segi testimoni keuangan dan sebagainya. Dan inilah peralatan-peralatan yang kita boleh guna semasa prospecting dan juga semasa kita membuat invitation, ya. Sekarang kita pergi kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga is basically is a soft part, ya, di mana amat penting sekali untuk kita passionate dalam apa yang kita buat. Jadi sebab tu kita kena tunjukkan passion. Passion maknanya kita minat yang mendalam, dan kita mestilah memberi balik, iaitu secara compassion. Passion and compassion adalah poin yang ketiga di sini, di mana kita mestilah sentiasa bercakap melalui hati kita. Maknanya kita bercakap dengan jujur, kita bercakap melalui pengalaman kita, kita bercakap dengan storyline kita, kerana orang akan tertarik dengan cerita kita, dengan storyline kita, ya. Kemudian kita mestilah bersemangat. Bagaimana kita nak bersemangat?
telah pun saya terangkan dalam video sebelum ini, untuk kita bersemangat maknanya kita mesti ada belief, kita mesti ada strong belief. Kalau kita tak ada strong belief, kita tidak akan bersemangat. Bagaimana kita nak ada strong belief? Kita nak ada strong belief bila kita banyak melakukan aktiviti dengan sendiri, dan insyaAllah kita akan dapat banyak pengalaman. Dari pengalaman inilah kita mula mendapat belief yang kuat, dan akhirnya kita dapat transferkan kepercayaan kita dengan semangat, dengan passion, dan juga dengan apa yang kita panggil sebagai compelling belief, ya. Alright. So itu adalah ciri-ciri dalam passion dan compassion. Tetapi yang paling penting sekali yang kita mahu sebenarnya di dalam network marketing ini ialah untuk kita sampai ke tahap di mana kita dapat transfer atau dapat kita alihkan, maknanya kepercayaan kita terhadap produk kita dan services itu dapat kita transfer kepada prospek kita, agar prospek kita dapat juga believe, dan selepas itu mereka akan membeli ataupun akan subscribe ataupun akan mengikuti kita untuk membuat bisnes yang kita sarankan. Dan itulah pentingnya passion dan compassion di sini, di mana relationship kita dengan prospek adalah amat penting, supaya kita akan senang untuk transfer kepercayaan kita terhadap apa yang kita believe kepada prospek kita. Dan itu adalah poin yang paling penting. Okey, poin yang keempat ataupun tips yang keempat. Tips yang keempat ini bagi saya adalah satu tips yang paling efektif, iaitu storyline. Sesiapa yang belum pernah gunakan storyline di dalam demo dan presentation, maknanya kita harus start daripada sekarang, ya. So saya selalu menggunakan konsep 3K di dalam storyline ini. The first K stand for kesesuaian produk dengan services kita. Maknanya kita boleh bercerita bagaimana produk yang kita gunakan itu sesuai dengan kita. Umpamanya produk kecantikan, bagaimana ia sesuai dengan kulit kita dan sebagainya, dan kita dapat mempertingkatkan kita punya confident level kita dan sebagainya. Kemudian second K ataupun K yang kedua adalah keselesaan daripada segi kewangan. Kita bolehlah membuat storyline, maknanya siapakah kita sebelum ini dari segi kewangan, dan apakah yang kita dapat sekarang ini melalui business network marketing, dan kita boleh gunakan to great detail supaya seorang akan berminat dan tertarik, maknanya melihat sebelum dan juga selepas. Dan yang ketiga adalah 3K ataupun K yang ketiga adalah dari segi keseronokan berbisnes. Mungkin kita boleh cerita bagaimana kita berjumpa ramai orang, bagaimana kita boleh travel all over the world, berjumpa ramai orang. Orang kata business with leisure, maknanya business yang jadi keseronokan tanpa pressure. Business with leisure without pressure. Nak tak kalau kita diberi peluang? Tentu kita nak, kan. Maknanya kita tidak ada bos yang menekan-nekan kita untuk melakukan kerja dan juga sebagainya. Dan amat penting, bila kita membuat storyline, kita cerita sedikit background kita semasa sebelum, dan juga kita cerita keadaan kita selepas itu. Maknanya apakah perubahan yang berlaku sebelum dan selepas, dan inilah yang akan menarik perhatian prospek kita. Apatah lagi kalau storyline kita storyline yang mengesankan, yang memberi satu emosi dan juga satu kesan yang mendalam dari jiwa prospek kita. Okey, tips yang kelima, iaitu yang terakhir dalam demo dan presentation ini, adalah membuat ataupun menggunakan presentation yang tepat. Presentation yang tepat kerana apa? Kalau presentation kita tidak tepat, bermakna kita tidak dapat menyampaikan maklumat kepada sasaran kita. So sebab itu presentation kita mesti tepat melalui audience ataupun orang yang ingin kita present, ya. So yang paling penting sekali adalah kita prepare. Maknanya kita membuat persediaan yang lengkap dan mantap. Bila kita ada persediaan yang lengkap dan mantap, insya-Allah dia akan smooth dan orang boleh mengikuti kita dengan mudah, ya. Kemudian kita mestilah ada kajian menunjukkan bahawa jika presentation kita tidak menarik perhatian semasa 5 minit pertama, maka audience ataupun orang yang melihat presentation tidak akan mengikuti sepanjang presentation kita. Jadi the first 5 minutes adalah paling penting sekali untuk kita menarik perhatian. Bagaimana kita nak menarik perhatian? Mungkin kita menggunakan sedikit
emosi di sini, iaitu kita menggunakan muzik yang kena. Okey, kalau mood itu adalah mood sedih umpamanya, kita gunakan mood sedih. Kalau mood itu adalah mood kejayaan, keseronokan, maka lagu-lagu seperti We Are The Champion sebagainya kan. Dan juga kita menggunakan gambar-gambar yang mengesankan. Bagaimana kemungkinan orang-orang yang untuk umpamanya jika produk itu adalah produk kesihatan umpamanya, bagaimana mereka menghadapi keseksaan, kesakitan dari segi penyakit dan sebagainya. So kita menggunakan gambar-gambar yang mengesankan, video-video yang mengesankan, dan juga muzik-muzik yang mengesankan, agar prospek kita akan terkesan dan mereka akan follow kita daripada awal hingga akhir. Tapi bukan setakat itu saja. Yang paling penting sekali adalah kita kena menyampaikan satu matlamat, iaitu memberi solution, memberi jawapan kepada apa yang mereka mahu. Jadi kita kena pinpoint apakah solution yang akan kita beri semasa presentation ini supaya mereka tertarik dan kena kepada mereka. Jadi sebab itu kita kena beritahu audience kita dan di mana kita berada. Dan untuk menyampaikan dengan efektif, mestilah kita selalu menekankan tentang benefit produk kita atau servis kita kepada audience yang kita target. Dan dengan ini mudah untuk kita connect dengan mereka, kerana dalam presentation kalau tidak ada connection, seperti juga demo, bila kita tidak ada connect, bila kita tidak ada attraction, maka sukar untuk kita membuat closing, ya. Dan lagi satu yang penting di dalam presentation, kita mestilah memberi strong credential kita, ya. Strong credential statement, maknanya siapa kita sebenarnya, supaya orang akan tertarik untuk mengikuti apakah yang akan kita berikan semasa presentation itu. Okey, so sekarang kita sudah pun dapat 5 tips daripada demo dan presentation, langkah yang kedua di dalam 7 langkah dalam network marketing. Dan tadi kita telah pun berkongsi 5 tips, iaitu pertama sekali 100% duplication, penting sekali. Kemudian bagaimana pentingnya kita menggunakan tools. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita harus ada passion, dan bagaimana kita harus ada compassion, ya. So itu yang ketiga. Yang keempat, kita mestilah menggunakan storyline yang banyak dalam apa jua keadaan, dalam demo, dalam presentation, atau dalam apa-apa perkongsian, kerana storyline inilah yang akan memberi kesan yang mendalam. Dan kemudian mestilah kita menggunakan presentation yang tepat bila kita membuat presentation. Maknanya di sini kita mempunyai audience yang kita tahu dan maklumat yang tepat yang untuk kita hidangkan kepada mereka. Sekian saja untuk minggu ini. Jika anda semua suka tentang video ini, sila subscribe, sila like dan share kepada ramai orang. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.